Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجل جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, kita berhenti pada muka surat 397. Faslun furudus sa'yi. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل وفروض السعي أن يبدأ بالصفا في المرة الأولى وبالمروة في الثانية وهكذا سبعا وأن يكون بعد طواف الركن أو القدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة. فصل للحج تحللان فالأول يحصل باثنين من ثلاثة وهي الطواف والحلق ورمي جمرة العقبة وبالثالث يحصل التحلل الثاني ويحل بالأول جميع المحرمات إلا النساء وعقد النكاح وَتَحَلُّلُ مِنَ الْأُمْرَةِ بِفَرَاغِهَا. Jadi insya-Allah malam ni kita cuba habiskan dua fasal ni lah. Kita cuba habiskan dua fasal ni, dan kalau sempat kita baca sedikit mukadimah pada fasal selepasnya. Baik, kita berhenti pada fasal fardu sa'i. Fardu sa'i. Jadi maksudkan dengan fardu di sini syarat-syarat dia lah, syarat-syarat, tapi dia takbirkan dengan fardu. Baik, jadi sa'i merupakan salah satu daripada rukun-rukun haji, rukun-rukun haji dan juga rukun-rukun umrah. Jadi dari segi perjalanan ibadat haji dan juga perjalanan ibadat umrah, kita dah sebut dah dalam pengajian-pengajian yang lepas. Jadi pada siri kali ni kita nak lihat dia punya syarat-syarat, syarat-syarat bagi fardu yang kita mengaji sebelum ni. Jadi sebelum ni kita dah tengok dah syarat-syarat tawaf. Syarat-syarat tawaf. Hari ni kita nak tengok pula syarat-syarat sa'i. Jadi kata musannif rahimahullah, faslun wa furudus sa'yi an yabda'a bis-safa fil marratil ula. Fardu sa'i, bahwasanya seseorang itu bermula di Bukit Safa pada kali yang pertama ataupun pada pusingan yang pertama. Wa bil marwati fis tsaniyah, dan pada Bukit Marwah pada pusingan yang kedua ataupun pada kali yang kedua. Wa hakadha sab'an, dan beginilah sebanyak tujuh kali. Dan beginilah sebanyak 7 kali. Maksudnya pertama, pusingan pertama dia akan bermula daripada Safa, lepas tu pusingan kedua dia akan bermula daripada Bukit Marwah. Dan begitulah sebanyak 7 kali. Maknanya dia akan bermula di Bukit Safa dan akan berakhir di Bukit Marwah. Tafsilnya kita akan sebut sebentar lagi insya-Allah. Wa an yakuna ba'da tawafi rukni, dan bahwasanya tawaf itu dilakukan selepas tawaf rukun. Selepas tawaf rukun, sama ada tawaf rukun itu rukun haji ataupun rukun umrah. Jadi kalau buat haji rukun haji lah, kalau buat umrah rukun umrah. Awil qudum, ataupun sa'i dilakukan selepas tawaf qudum. Bihaitsu la yatakhallalu bainahuma alwuqu bi Arafah. Sekira-kira tidak
tidak diselangi di antara kedua-duanya oleh wukuf di Arafah. Tidak diselangi di antara tawaf, kudum dan juga sa'i. Tengah-tengah tu tak ada wukuf di Arafah. Macam mana nanti kita akan, kalau tak nampak lagi, sekejap kita akan tengok dengan lebih jelas insya-Allah. Baik. Kita masuk dalam syarah. Kita tengok dulu syarah di sini. Nanti kita akan lihat slide lah. Baik, kata syarah hafizahullah, faslun fi furudis sa'i. Fasal pada menyatakan fardu sa'i. Dan yang dimaksudkan dengan fardu di sini ana sebut tadi syarat ataupun perkara-perkara yang sah tawaf itu tergantung atasnya. Perkara-perkara yang kita perlu ada untuk sahnya sa'i. Ana sebut tawaf tadi kan. Silap. Muraduhu bil furud huna al umur allati tatawaqqafu sihhatu sa'i 'alaiha. Yang maksud musannif dengan perkataan furud di sini adalah perkara-perkara yang terhenti ataupun tergantung sahnya sa'i ke atas perkara-perkara tersebut. Maksudnya nak sahnya sa'i itu perkara-perkara ni mesti ada. Jadi katanya 4. Jadi musannif tak buat nombor pun. Jadi syarah dia permudahkanlah. Disebut furudus sa'i arba'atun, lepas tu dia buat nombor 1, nombor 2. Apa yang disebut oleh musannif ni dalam kurungan ni. Nombor 1, nombor 2, an yabda'a bis safa fil marratil ula, itu pertama. Wa bil marwati fis tsaniyah, itu yang kedua. Tu dia sekalikanlah, yang pertama dan juga yang kedua. Dia buat nombor tu kan. Jadi kita kata syarat sa'i yang pertama dia mestilah bermula daripada Bukit Safa. Dia bermula daripada Bukit Safa. Sebab inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada satu riwayat hadis Nabi kata ibda'u bima bada Allahu bih, dengan lafaz amar. Jadi kalau kita mengaji bab wudu dalam perbahasan tertib, jadi kita akan tengoklah antara dalil-dalil yang dibawa oleh ulama Syafi'iyah tentang wajibnya tertib. Yang pertamanya Muhammad tentang wajib tertib tu, ulama Syafi'iyah bawa dalil-dalil isyarat daripada yang pertama isyarat daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang disebut oleh ulama Syafi'iyah, dia kata al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Dia pun bawa ni lah hadis tentang sa'i ni. Hadis tentang sa'i, sahabat tanya Nabi, kami nak mula daripada mana wahai Rasulullah? Anabda'u bis safa ambil marwah. Kami nak mula di Bukit Safa dulu ke ataupun nak mula di Bukit Marwah dalam sa'i ni? Jadi Nabi SAW bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulakanlah dengan lafaz amar. Ibda'u bima bada Allahu bih. Mulakanlah dengan apa yang Allah Ta'ala telah mulakan. Nabi cakap ni merujuk ataupun isyarat kepada ayat innas safa wal marwata min sya'airillah. Jadi dalam ayat Al-Quran tu Allah Ta'ala mulakan dengan Safa dulu. Allah Ta'ala mulakan dengan Safa. Jadi Nabi kata mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Jadi Allah Ta'ala mula sebut Safa dulu. Jadi dalam kita nak sa'i, kita mulakan dengan Safa. Jadi perkataan Nabi itu berkait dengan masalah haji. Tapi dalam kita nak mengambil hukum ni, nak ambil kira hukum, kita tak lihat kepada khusus sebab sesuatu lafaz tu disebut, tapi kita melihat kepada umum lafaz. Itu yang nak sebut tadi lah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Baik.
Jadi syarat yang pertama dia mula dengan dia mula di bukit Safa. Jadi bukit Safa menuju ke Marwah itu dikira satu pusingan. Lepas tu pusingan kedua dia akan mula daripada Marwah. Marwah ke bukit Safa. Itu dikira satu lagi pusingan. Jadi dia akan berakhir di bukit Marwah. Dia akan berakhir di bukit Marwah. Syarah tambah wa fi tsalitsati bis Safa. Dan pada pusingan yang ketiga dia akan mula dengan di bukit Safa. Wa fi rabi'ati bil Marwah, dan pada pusingan yang keempat di bukit Marwah. Wa hakadha, dan begitulah. Yaj'alul autara lis Safa wal ashfa'a lil Marwah. Dia menjadikan bilangan ganjil pada bukit Safa, bagi bukit Safa, dan bilangan genap pada bukit Marwah. Jadi nombor satu dia akan di Safa, gerak daripada Safa gerak ke Marwah. Jadi daripada Marwah tu dia akan pi ke Safa. Maknanya sekarang ni pusingan kedua dia akan bermula daripada bukit Marwah. Lepas tu pusingan ketiga dia akan mula di bukit Safa, 4 dia akan mula di bukit Marwah, 5 akan mula di bukit Safa, 6 akan mula di bukit Marwah, 7 dia akan mula di bukit Safa. Jadi dia akan berakhir di Marwah. Baik, kalau dia mukhalafah, dia menyalahi, dia menyalahi apa yang disebut ni, fa in khalafa dzalika, maka jika dia menyalahi akan yang demikian, fa bada'a bil Marwah, lalu dia mula dengan bukit Marwah, lam yuhsab mururuhu minha ila Safa marratan. Tidak dihitung, tidak dikira perjalanannya daripada bukit Marwah ke Safa tu sebagai satu pusingan. Tidak dikira sebagai satu pusingan. Maknanya tak boleh apa? Boleh jalan je lah. Tak dapat apa-apa. Tak dikira sebagai sa'i. Sa'i bila dia berjalan daripada Safa ke Marwah, hak tu baru kira sekali. Jadi zahir 2 kali, tapi yang dikira hanya sekali pusingan. Wa yabda'u sa'yuhu minas Safa, dan bermula sa'i dia tu daripada Safa. Walau taraka khamisatan ka'an taraka fi mururihi al-mas'a wa marra fil masjidi ja'ala sabi'ata khamisatan wa bana. Buat masalah kalau dia tinggalkan pusingan yang kelima. Kalau dia tinggalkan pusingan yang kelima, macam mana? Daripada Safa ke Marwah sekali. Daripada Safa ke Marwah sekali. Lepas tu daripada Marwah ke Safa 2. Lepas tu Safa ke Marwah 3. Marwah ke Safa 4. Marwah ke Safa 4. Yang kelima tu ditinggal. Yang kelima daripada Safa pergi ke Marwah lah. Tapi dia tak lalu ikut mas'ah. Dia tinggalkan jalan dia tu di mas'ah. Taraka fi mururihil mas'ah. Dia meninggalkan mas'ah pada perjalanan dia yang kelima tu. Taraka fi mururihi al-mas'ah. Wa marra fil masjid. Dan dia lalu dalam masjid. Dia pergi ikut laluan tepi masjid. Sebab dia berhubung dengan Masjidil Haram tu. Okey. Jadi dia sampai ke Safa, nak pergi ke Marwah, sepatutnya kena ikut laluan dia lah. Kan? Tempat sa'i tu, tempat mas'ah tu kita tempat sa'i. Tapi dia tak ikut tempat sa'i. Dia pergi keluar ke kawasan masuk dalam kawasan masjid dan dia ikut laluan tu. Okey. Dia ikut laluan tu pi sampai ke Marwah. Adakah dikira itu yang kelima? Tak, itu tidak dikira yang kelima. Itu tidak dikira yang kelima. Satgi bila dia pusing pula daripada Marwah ke Safa, itu tidak dikira yang keenam. Itu tidak dikira yang keenam. Sebab kelima tadi pun tak kira. Lepas tu yang kelima tu, lepas tu dekat Bukit Safa tu dia nak piyah, dia bajet yang ketujuh lah. Yang tu kita tak kira yang ketujuh. Kita jadikan dia yang kelima. Boleh tasawur tak?
Jadi yang kelima tadi, pusingan yang kelima dia tak ikut dia punya line dia, laluan dia. Dia keluar, dia pi masuk dalam kawasan masjid, dia ikut laluan dalam masjid, dia pi ke bukit, dia pi ke Bukit Marwah. Lepas tu dia kira lah. Dia kira, dia kata tu yang kelima. Lepas tu dia daripada Marwah pi ke Safa pula, dia kata tu yang keenam. Ni tinggal satu lagi daripada Safa ke Marwah, dia akan habis yang ketujuh. Jadi kalau kita tahu, kita habaq, tadi kamu punya pusingan, yang kelima tidak dikira, yang keenam tidak dikira. Yang sekarang ni kamu kata ketujuh ni, jadikan dia yang kelima. Sekarang ni kamu kata yang ketujuh kan, kamu nak pergi ke Bukit Marwah, jadikan dia yang kelima. Lepas tu, sampai ke Bukit Marwah, Marwah tu ke Safa, itu jadikan yang keenam. Maknanya dia tak perlu ulang balik daripada awal, dia cuma sambung balik tadi. Dia jadikan yang ketujuh tu yang kelima, lepas tu dia sambung balik. Itu maksud bana. Ja'ala sabi'ata khamisan wa bana. Dia belik sikit. Harap-harap apa ni boleh faham. Baik. Faham kan? Ke ada takut ada yang mesej ke apa ke? Okey. Sambung lagi. Wa daliluhu hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Hadis dia panjang. Anda tak tengok hadis dalam Sahih Muslim dan juga Ibnu Majah. Tapi anda tengok hadisnya dalam Abu Daud. Dan hadis yang sangat panjang, 2-3 muka surat juga, menceritakan tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tu adalah sebut summa raja'a ila rukni fastalamahu thumma kharaja minal bab ila safa falamma dana minas safa qara'a inna safa wal marwata min sya'airillah. Okey, maaf gangguan sikit. Okey, kita baca balik. Daliluhu hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu thumma raja'a ila rukni fastalamahu thumma kharaja minal bab ila safa falamma dana minas safa qara'a inna safa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'a Allahu bih fabada'a bis safa. Ujung tu lah. Cerita dia, hadis dia panjang. Lepas tu Nabi SAW kembali ke rukun Hajarul Aswad. Lepas tu dia istilam Hajarul Aswad. Lepas tu Nabi keluar daripada Babus Safa menuju ke Bukit Safa. Lepas tu bila Nabi dekat daripada Safa, Nabi baca doa ni, Nabi baca ayat ni, inna safa wal marwata min sya'airillah. Ni kalau siapa yang dah pernah pergi, dia akan perasan lah. Jadi orang bila dia dah hampir dengan jemaah, bila dia hampir dengan Bukit Safa, dia akan baca inna safa wal marwata min sya'airillah. Biasanya yang buat sekali bawa pergi jemaah, satu jemaah ramai-ramai ni, selalunya Turki, Indonesia kan, dia pun gerak terus ramai-ramai. Lepas tu Nabi kata abda'u bima bada'a Allahu bih, aku mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan dengannya. Fabada'a bis Safa, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulakan dengan Bukit Safa. Baik, sambung lagi. Wa an yakuna sa'yu hakadha sab'an. Ini dijadikan syarat yang ketiga. Dan adalah sa'i itu beginilah sebanyak tujuh kali. Sebanyak 7 kali. Macam tadi dia sebut tu, yang bilangan witir di bukit akan mula di Bukit Safa, bilangan ganjil akan mula di Bukit Marwah. Begitulah sehingga cukup 7 kali. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqami rak'atain wa bainas safa wal marwati sab'an. Betul, Rasulullah datang, lalu Rasulullah SAW tawaf di Baitullahil Haram 7 kali,
Lepas tu Nabi sembahyang di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Lepas tu Nabi tawaf. Dia mengelilingi Safa dan Marwah 7 kali. Lepas tu di sini dia nak sebut Safa ke Marwah kira sekali. Ana dah sebut dah tadi. Cuma ni dalam syarah lah. Dia sebut apa? Wa yuhsabu dhahabu minas Safa ila al-Marwati marratan. Dan dihitung perginya daripada Safa ke Marwah tu sekali. Wal audu minal Marwah ila Safa marratan ukhra. Dan kembali dah daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa tu dikira pula satu kali pusingan. Wala yasihu an yatruka syai'an minas sa'i walau khutwatan. Khutwatan satu langkah. Jadi tidak sah bahawa dia meninggalkan sesuatu pun daripada sa'i walaupun satu langkah. Satu langkah tak selesai, maka tak selesai lagi sa'i itu. Jadi tak cukup syarat dah, tak dikatakan dia telah berjalan daripada Safa ke Marwah pusing tu, tidak dikatakan dia telah pusing sebanyak 7 kali. Wala budda an yakuna mutayaqinan min istikmalil adad, dan tidak bahwasanya dia yakin daripada sempurnanya bilangan 7 kali. Mesti dia yakin. Kalau tak yakin, sama macam tawaf, dia ambil bilangan yang sedikit. Dia akan sebut di depan ni, dia kata falau syakka fil adad, maka kalau ia syak pada bilangan qabla al-faraghi minas sa'i, sebelum selesai daripada sa'i. Syak ni berlaku sebelum selesai daripada sa'i. Dia ada dua keadaan. Syak sebelum selesai, maknanya tengah buat sa'i dah syak, dan yang kedua syak selepas selesai sa'i. Jadi yang dia nak sebut sekarang ni syak ketika buat sa'i tu, sebelum dia selesai. Jadi kalau dia syak pada bilangan sa'i sebelum selesai daripada sa'i, wajaba alaihi an yabniya 'alal yaqin wa huwa al-akhdhu bil aqal. Maka wajib ke atasnya dia binakan dia punya sa'i itu di atas yakin. Di atas yakin maksudnya apa? Dia binakan sa'i di atas yakin. Maksudnya dia ambil bilangan yang paling sedikit. Kalau dia tak ingat 6 ke 5, maka waktu tu dia akan kira 5. Penat tu. Bukan jauh juga tu. Jadi bawalah apa-apa yang boleh membantu. Macam nak sebut dari tu ke, macam ada hak doa tu, Saudara Sayyidina Muhammad. Jadi kita buka dah. Dia dah ada doa-doa dia. Ni pusingan pertama, pusingan kedua, dia dah tulis siap-siap. Jadi bila kita sampai je Bukit Safa, kita buka. Sampai je Bukit Marwah, kita buka. Jadi kita tahu dah kita pada bilangan yang keberapa. Wala yu'athiru syakku fil adadi ba'dal faraghi minas sa'yi. Jadi yang ni dia nak sebut pula syak selepas habis. Selepas habis dia syak. Adakah itu memberi kesan? Dia kata wala yu'athiru syakku fil adad. Tidak syak pada adat selepas habis daripada melakukan sa'i. Sa'i tidak memberi kesan. Wasyakku fi syartin min syuruti sa'yi in kana fi athna'i tawafi darra au ba'dal faraghi minhu lam yadur wa illam yatahallal. Jadi bila kita dah sebut dah atas yang tadi tu, dia sebut pula kat bawah ni, dia kata syak pada satu syarat daripada syarat-syarat sa'i, jika syak itu ketika sedang tawaf, dia bagi mudarat, atau selepas selesai daripada tawaf, lam yadur, tak bagi mudarat. Ni ada dua permasalahan perlu kita bezakan lah. Jadi syarat-syarat yang kita duk mengaji ni lah, dan di antaranya 7 kali tu. 7 kali tu. Cuma ni dia tak kira sekali dia sebut macam tu ya. Kita boleh masukkan juga syarat dia mesti yakin 7 kali. Syarat yakin 7 kali. Jadi bila tak yakin, jadi bagi mudarat lah. Bagi mudarat. Ataupun tak mulakan dengan Safa pun sama juga, mudarat juga. Dia akan jadi bilangan dia kurang. Tapi kalau syak tu berlaku selepas selesai, maka tidak bagi mudarat wa illam yatahallal, walaupun dia belum tahallul.
Maksud dia belum tahallul, dia belum selesai lagi daripada amalan umrah ataupun amalan haji. Jadi orang selesai sa'i, kalau orang buat umrah, dia tak selesai lagi umrah. Dia kena bercukur atau bergunting dulu baru selesai umrah, baru kita kata dah tahallul dah. Maknanya dia selesai daripada ibadat umrah. Jadi selepas tu dalam perjalanan untuk pi gunting rambut tu ataupun pi cukur kepala tu, dalam perjalanan dia nak bertemu dengan bangla kedai gunting rambut tu, dia syak. Dia syak. Betul ke 7 kali tadi ya? Dia jadi syak kat situ. Jadi kalau selepas selesai lam yadur, tak bagi mudarat, wa illam yatahallal, walaupun dia tidak, kita kata belum tahallul lagi. Okay, syarat yang keempat, wa an yakuna sa'yu ba'da tawafin sahihin sawa'un kana sa'yu ba'da tawafi rukni wa huwa al-afdalu inda ramli aw ba'da tawafil qudumi wa huwa al-afdal inda Ibn Hajar wal Khatib rahimahumullah. Syarat yang keempat, an yakuna sa'yu, bahwasanya sa'i itu selepas tawaf yang sahih. Selepas tawaf yang sahih. Kalau satu tawaf tu tak sahih, tidak sah, katalah dalam tawaf tu sebenarnya tak cukup, ataupun dalam tawaf tu dia dah terkentut dah tadi, batal dah wuduk dia contoh, ataupun dalam tawaf tu terbuka aurat dia, jadi kita kata tawaf tu tak sahih. Jadi sa'i tu pun tak jadi. Dia syarat dia mestilah sa'i tu selepas tawaf yang sahih. Sebab dia kadang-kadang berlaku bila kadang-kadang jemaah dia tak bagi tahu mutawif. Ada sahabat ni dia kena, dia jadi mutawif satu travel tu. Jadi dia bawa sebelum mula tu dia tanya dah ada siapa-siapa yang berhadas ke, kita nak ambil wuduk dulu kan. Jadi okey, semua dah settle dah. Jadi dia pun tawaf lah. Tawaf habis 7 kali. Lepas tu dia tanya, tadi dia tak mau tanya. Lepas tu dia pergi tanya kat lah tu, dia tanya ada ke siapa yang kentut apa semua. Lepas tu ada makcik ni kata tadi dia kata dia dah kita kata dia buang angin lah kan, waktu tawaf yang ketiga tadi, ketiga keempat nak tak ingat, saya ingat dia kata yang ketiga. Lepas tu kawan ni lah nak kena bawa balik makcik ni, pergi ambil ismayang, lepas tu nak kena bawa balik, nak pergi bawa dia tawaf. Itu satu cabaran orang yang bawa jemaah. Tambah-tambah kita nak bawa jemaah ni yang kita kata jemaah yang tua-tua, lebih tua pada kita. Kadang-kadang sebahagian mereka tu mereka punya perangai tu bukan satu perangai yang baik lah, memang menguji kesabaran apa semua tu. Tu kena banyak sabar lah. Baik. Jadi syarat yang keempat, sa'i itu dilakukan selepas tawaf yang sahih. Sama ada sa'i yang dilakukan tu selepas tawaf rukun, sawa'un kana sa'yu ba'da tawafi rukni, dan inilah yang afdal, wa huwa as-sa'yu ba'da tawafi rukni ini al-afdalu inda ramli. Sa'i selepas tawaf rukun ini lebih afdal di sisi ramli. Sebab kita mungkin tertanya-tanya, ana sebut itu dalam buat haji, sa'i kita boleh pilih sama ada kita nak buat selepas tawaf kudum, maknanya fardu sa'i kita boleh buat selepas tawaf kudum ataupun kita boleh buat selepas tawaf rukun. Kita boleh pilih. Kalau kita dah buat selepas tawaf kudum, kita tak perlu lagi sa'i selepas tawaf rukun. Tapi kalau kita tak buat selepas tawaf kudum, selepas tawaf rukun kita kena sa'i. Jadi mana satu yang afdal? Di sini berlaku khilaf lah. Berlaku khilaf di sisi Imam Ramli, sa'i selepas tawaf rukun itu lebih afdal. Adapun di sisi Ibn Hajar dan juga Khatib Syirbini, sa'i selepas tawaf kudum itu lebih afdal. Au ba'da tawafil kudum, ataupun sa'i itu dibuat selepas tawaf kudum, wa huwal afdal inda Ibn Hajar wal Khatib. Lakin yushtaratu li sihhati sa'i ba'da tawafil kudum an yakuna bihaitsu la yatakhallalu bainahuma ay tawafil kudum was sa'i al-wuqufu bi Arafah.
Tetapi dia kata disyaratkan untuk sah sa'i selepas tawaf kudum tu, an yakuna sa'yu tu, bahwasanya sa'i itu sekira-kira tidak tidak diselangi di antara sa'i itu tidak diselangi. Apa dia? Bukan dia. An yakuna bihaisu. Syarat dia untuk sah sa'i selepas tawaf kudum, syarat dia apa nak sebut tadi? Lupa kalimat. Syarat dia mestilah sa'i dengan tawaf kudum tu tengah-tengah dia tidak ada wukuf di Arafah. Tidak diselangi dengan wukuf di Arafah. Jadi macam mana pula ni tawaf kudum tiba-tiba wukuf di Arafah? Dan ni kita buat masalah kalau dia mai lewat lah. Jadi kita kena tahu waktu-waktu masuk ibadat haji tu bila. Tu kita kena tahu lah. Jadi waktu wukuf di Arafah masuk bila? Masuk waktu wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, selepas zawal. Kan? Selepas zawal 9 Zulhijjah. Maksudnya selepas tergelincir matahari. Itu waktu wukuf di Arafah. Waktu wukuf di Arafah ni bermula selepas zawal sampailah subuh esok hari. 10 hari bulan. Itu waktu wukuf. Itu yang pertama. Baik, waktu tawaf rukun. Waktu tawaf rukun ataupun tawaf ifadah masuk selepas separuh malam yang kedua. 10 Zulhijjah tu. Malam 10 Zulhijjah tu, malam raya tu, separuh malam yang kedua, waktu tu masuk waktu wukuf, masuk waktu tawaf ifadah. Okey. Jadi katalah Zaid dia datang lewat lah. Dia sampai Mekah dulu. Bila dia sampai Mekah dulu, dia sampai Mekah, dia pergi tawaf kudum, dia buat tawaf kudum. Lepas dia buat tawaf kudum, dia pergi Arafah. Dia kata aku tak wukuf kat Arafah lagi ni. Dia pergi wukuf di Arafah. Lepas dia wukuf di Arafah, dia balik semula ke Mekah. Lepas tu dia buat sa'i. Dia kata sa'i ni sa'i selepas tawaf kudum. Waktu tu tidak sah sa'i tersebut. Sa'i tu tidak sah, kita kata disandarkan kepada tawaf kudum. Maknanya kita nak kata sa'i ni selepas tawaf kudum tak sah. Sebab syarat sa'i selepas tawaf kudum mestilah tidak diselangi dengan wukuf di Arafah. Kalau dia buat macam tu tidak sah. Kata syarih, falau tafa tawafal kudum. Ini nak cerita tadilah. Kalau dia tawaf sebagai tawaf kudum, dia buat tawaf kudum, summa waqafa bi Arafah, kemudian dia wukuf bi Arafah, lam yasihha sa'yuhu mudafan li tawafil kudum. Bal la budda min iqa'ihi ba'da tawafil ifadah li dukhuli waqtihi. Maknanya tidak sah sa'i dia tu dinisbahkan kepada tawaf kudum. Maknanya tak sahlah sa'i yang kita kata sa'i ada dua, sa'i selepas tawaf kudum, sa'i selepas tawaf ifadah. Jadi kita nak nisbahkan sa'i ni selepas tawaf kudum, tidak sah. Tidak sah. Bala budda min iqa'ihi ba'da tawafil ifadah. Bahkan tak dapat tidak, kita tetap dia perlu menjatuhkan ataupun melakukan sa'i dia tu selepas tawaf ifadah. Dilukhuli waqtihi, kerana masuk waktunya. Sana nak buka okey.
Ini syarat-syarat sa'i. Nak sebut sini 4 je dalam slide ni. Yang pertama dilakukan selepas tawaf kudum atau selepas tawaf rukun. Sama ada selepas tawaf rukun tu rukun haji ataupun rukun umrah. Jadi kalau dia buat umrah, sa'i tu mesti akan berlaku selepas tawaf rukun umrah. Cuma haji dia boleh pilih sama ada selepas tawaf rukun ataupun selepas tawaf kudum dengan syarat yang disebutkan tadi. Tu kita buat nota sikit bawah tu. Sa'i yang dilakukan selepas tawaf kudum mestilah tidak diselangi dengan wukuf di Arafah. Sa'i yang dilakukan selepas tawaf kudum mestilah tidak diselangi dengan wukuf di Arafah. Seorang yang tawaf kudum kemudian ke Arafah untuk wukuf, lalu selanjutnya ke Mekah semula untuk sa'i, maka sa'inya itu tidak sah kerana diselangi di antara tawaf kudum dan sa'i. Kerana tidak sah kerana diselangi di antara tawaf kudum dan sa'i itu wukuf di Arafah. Kita nak nisbahkan sa'i itu kepada tawaf kudum, yakni kita kata sa'i ni selepas tawaf kudum. Sa'i yang dibuat selepas tawaf kudum tidak sah. Yang kedua, mula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Kemudian cukup 7 kali pusingan secara yakin. Dari Safa ke Marwah dikira sekali dan dari Marwah ke Safa dikira sekali. Dari Safa ke Marwah dikira sekali dan dari Marwah ke Safa dikira sekali. Kemudian berjalan, yang keempat berjalan ke Safa dan Marwah dengan niat sa'i. Yang ni ada khilaf. Antara Ibnu Hajar dan yang lain. Itu kita akan sebut dalam kitab dia ada sebut. Cuma ni permulaan sa'i lah, gambar ni. Itu pun disebut bidayatus sa'i. Kan? Jadi di sini permulaan sa'i nampak dia tempat tu dia agak tinggi dah. Sebab dia asal bukit lah. Tapi semua bukit pun dah letak mahmar semua tu dah. Jadi mereka akan berjalan lah. Daripada sini mereka akan berjalan ke Bukit Marwah. Ni yang dulu kalau tak silap. Gambar dulu. Gambar sebelah kanan ni. Ni gambar dululah. Jadi satu lorong untuk daripada Marwah ke Safa. Satu lorong daripada Safa ke Marwah. Cuma sekarang ni dia dah luaskan. Kalau dulu yang dalam tempat kecil tu, biasanya orang tolak troli akan guna jalan tu lah. Pakai troli. Tapi sekarang jalan tu pun dah luas dah. Dah luas. Boleh lalu 2-3 troli. Kalau tengok dalam gambar tu satu je. Jadi kita tengok agak jauh dengan perjalanan. Dan perjalanan yang kita kata sesak tu, maka dia akan makan masa yang lama. Ni kita boleh tengok tempat dia, kedudukannya daripada Kaabah. Daripada Kaabah tu kedudukannya lah. Ini tempat sa'i ni. Ni lama dulunya. Sekarang ni dia dah perbesarkan lagi. Sampai ke tepi ni. Baik, dan dia bertingkat lah. Kalau nak tak mau ramai orang, kita boleh pergi ke tingkat 2. Ataupun pergi kat Sutuh. Baik lah, boleh. Harap je lah. Kemudian tanbihun. Ini satu penjagaan. Lam yadhkur al-muallif rahimahullah min syurutis sa'yi adama. Maf'ul bagi yadhkur. Adama sarfihi li ghairihi. Dia kata ni satu penjagaan. Muallif rahimahullah tidak menyebut daripada syarat-syarat sa'i itu dia tak sebut ketiadaan memalingkan sa'i kepada selain sa'i. Maknanya dia tak niat benda lain lah. Macam hari tu dekat tawaf, syarat dia mestilah dia pusing tawaf tu kerana tawaf. Kalaulah dia tengah duk pusing secara tawaf, dia nampak kawan dia. Jadi dia pergi kat kawan dia, waktu tu dah hilang dah niat untuk tawaf. Jadi dia berjalan tu kerana menuju ke kawan dia. Ataupun dia nampak orang yang hutang dengan dia, orang yang pinjam duit dia. Dia pun ikut orang tu. Dan niat tawaf dah tak ada dah. Ataupun isteri dia hilang. Dia pun duk pusing cari bini dia. Itu pun sama juga. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi itu dia kata dah dia memalingkan niat tawaf kepada selain tawaf.
Adapun kalau dia tasyrik, itu tak apa. Maknanya dia niat, dia pusing tawaf dan sama-sama nak cari kawan dia, itu tak apa. Yang kita kata tak boleh ni, dia palingkan niat niat dia tu kepada selain tawaf semata-mata. Itu yang tak boleh. Jadi adakah sa'i ni sama macam tawaf? Di sini ada khilaf. Di sini ada khilaf, jadi musannif tak sebut. Dia kata tak sebut adama sarfihi li ghairihi. Jadi dia tanggunglah syarah ni. Dia kata wala'allahu yara adama ishtiratihi. Dia kata kita kata boleh jadi boleh jadi musannif rahimahullah dia melihat ataupun berpandangan ketiadaan disyaratkan syarat tersebut. Wa huwa ma adamu ishtiratihi itu, ketiadaan syarat itu, itulah ma zahaba ilaihi Syekhul Islam wal Khatib Asy-Syirbini. Itulah yang berjalan kepadanya Syekhul Islam dan juga Khatib Syirbini. Jadi Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari dan juga Khatib Syirbini berpandangan tu tidak syarat. Tidak disyaratkan pun. Wa khalafa fi dhalika Ibnu Hajar fi Tuhfah wa dhahaba ila ishtiratihi. Jadi Ibnu Hajar dia mukhalafah, dia berbeza. Dia berbeza pada masalah yang demikian tu, dia berbeza dengan Khatib Syirbini dan berbeza dengan Syekhul Islam. Jadi pandangan dia disyaratkan. Syekh Ramli tak tahu. Ana pun tak cari. Kemudian, masalah Sayyidina Ahmad, adakah disyaratkan cara yang tertentu untuk sa'i itu? Seperti mana tawaf. Jadi tawaf kita kata mestilah kita mengiri bahu kiri kita ni kita mengiri Kaabah. Maknanya Kaabah di sebelah kiri. Kan? Dan kita tak boleh menghadap ke Kaabah. Kan? Mestilah dalam keadaan kita berjalan tu bahu kiri kita ni menghadap ke Kaabah. Jadi adakah sa'i ni pun macam tu juga? Jadi kata syarah wala yushtaratu lis-sa'yi an yakuna bi kaifiyatin khassah kama fi tawaf. Tidak disyaratkan bagi sa'i ini bahwasanya ia tu dengan keadaan ataupun cara yang tertentu, cara yang khusus seperti mana pada perbicaraan tawaf. Fa yasihhu as-sa'yul mankus wal qahqara wa nahwu dhalika mimma la yujzi'u fi tawaf li'anna al-qasda fi as-sa'yi qat'ul masafah. Dia kata sah sa'i walaupun dalam keadaan mankus. Mankus terbalik. Dia jalan pakai tangan ke? Kan? Dia ikat kain ikutlah dia jalan seorang-seorang, tak ada orang kan. Sebab tak syarat pun tutup aurat. Dia naik ke atas sekali, orang tak ada, dia kata aku jalan pakai tangan, contoh. Ataupun dia jalan mengundak, qahqara. Dia jalan mengundak ataupun selain daripada tu. Selain daripada cara tu, daripada cara-cara yang tidak memada pada tawaf. Tapi di sini benda tu dibolehkan. Dibolehkan bukan semua buat lah. Nak bagi tahu kata memada. Tapi ada sunat-sunat dia, cara dia macam mana tu. Tu kena lihat kepada sunat-sunat sa'i. Sebab apa boleh? Li'anna al-qasda fi sa'i qat'ul masafah. Kerana qasad pada sa'i tu adalah kita kata memutuskan satu jarak yang disebutkan tadi tu, daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Kita berjalan pada jarak tersebut sebanyak 7 kali. Baik, faslun, habis dah berkaitan dengan sa'i. Okey. Faslun lil haji tahallulani. Fal awwalu yahsulu bisnaini min salasatin wa hiya at-tawaf wal halqu wa ramyu jamratil aqabah. Wathalithu wa bitsalithi yahsulu at-tahallulu tsani. Kita baca yang dulu. Fasal fi baca sekali syarah. Faslun fi tahallulai al-haji.
fasal pada dua tahallul bagi haji. Okey. Jadi antara istilah yang kita akan dengar dalam bab haji, begitu juga dalam bab umrah, iaitu istilah tahallul. Istilah tahallul. Dia sama jelah dengan kita kata bab-bab yang lain, kan? Macam bab solat ke contohnya. Cuma di sana taklah sebut tahallul, tapi kita sebut salam, taslim, bagi salam. Dan kita keluar daripada ibadat solat, kan? Dalam puasa ada iftar, kita habis dah lah berbuka dah, tu habis dah ibadat puasa. Tapi dalam bab haji, istilah yang diguna adalah tahallul. Dia keluar daripada ibadat ibadat haji ataupun ibadat umrah. Cuma haji ni dia ada dua tahallul. Jadi tahallul yang pertama, dia tak menyebabkan orang tu selesai daripada fardu haji lagi. Dia tak selesai lagi. Tapi ada perkara-perkara muharramat yang dulu dia tak boleh buat, sekarang ni dia boleh buat bila selesai tahallul awal. Bila selesai tahallul yang kedua, maka semua benda-benda muharramat tu dah dibolehkan semula. Jadi di sini kita nak tengoklah, dalam fasal ni kita nak tengok bagaimanakah berlakunya tahallul awal dan bagaimanakah berlakunya tahallul yang kedua. Lepas tu nanti dia akan diikuti dengan fasal tentang muharramat, perkara-perkara yang diharamkan semasa ihram. Baik, jadi haji ada dua tahallul. Yang pertama nama tahallul awal dan yang kedua nama dia tahallul tsani. Adapun umrah hanya ada satu tahallul sahaja. Dan tahallul umrah dengan selesainya amalan-amalan umrah. Habislah. Dah tawaf, sa'i, cukak, settle lah, kira tahallul lah tu. Kan? Tapi haji dia ada dua. Okey. Jadi kenapa haji ni ada dua? Apa hikmah dia? Jadi yang disebut oleh ulama, hikmah dia kerana panjangnya zaman dia. Waktu ibadat haji tu panjang. Kita kata bermula daripada kemuncaknya bermula pada 9 tu lah, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi boleh jadi kita kata seseorang tu niat ataupun berihram sebelum daripada tu lagi. Jadi panjang masa dia, dan masa dia perlu berpakaian ihram tu pun panjang, dan amalan-amalan dia lebih banyak daripada amalan-amalan umrah. Amalan-amalan haji lebih banyak daripada amalan-amalan umrah. Jadi diadakan dua tahallul, yang mana selesai satu tahallul maka dah boleh dah pakai pakaian yang meliputi ataupun berjahit, boleh dah pakai wangi-wangian, boleh dah potong bulu dan sebagainya. Kecuali perkara-perkara yang berkait dengan perempuan, itu tak boleh. Selain daripada tu semua boleh. Jadi agak mudah lah, dah selesai satu tu, okey, dah mudah sikit dah. Nak bermalam di Mina pun 3 hari tasyrik tu, dia boleh pakai baju biasa. Itu hikmah dia. Inilah yang disebut oleh syarah ni. Dia kata lil haji tahallulan, bagi haji dua tahallul, wa dzalika, dan yang demikian itu lituli zamanihi. Kita kata sebab lah. Kita kata sebab yang demikian tu, yang sebab haji tu ada dua tahallul tu, hikmah dia adalah kerana panjangnya zaman, panjangnya masa haji, dan wakasrati af'ali, dan banyaknya amalan-amalan haji ataupun perbuatan-perbuatan yang perlu dibuat dalam ibadat haji. Bi khilafil umrah, bersalahan dengan umrah, falaisa laha illa tahallulun wahid, maka tiadalah bagi umrah kecuali satu tahallul. Apa dia tahallul dia? Wahwal faragh min jami' arkaniha, iaitu selesai daripada kesemua rukun-rukun umrah. Selesai semua rukun-rukun umrah, berlakulah tahallul. Wa dzalika, dan kita kata sebab ataupun sebab ataupun hikmah umrah hanya ada satu tahallul sahaja, liqisari zamaniha ghaliban, kerana pendeknya waktu umrah pada ghalib. Kita ambil hukum
ghalib. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hurmihi hina ahrama wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Dia kata aku telah tayyabtu, memakai wangi-wangian bagi letak tip pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana berihramnya dia lah sebelum Nabi, ketika mana Nabi nak berihram. Dah berihram tak boleh, ni sebelum nak berihram tu sebelum nak berihram tu dipakai dulu wangi-wangian. Tak silap tu disunatkan. Pakai pada badan ni lah. Pakai pada badan. Atau pakai pada pakaian. Dalam minhaj asalnya ada sebut. Tapi ada nikash lagi lah. Ada nikash lagi tentang pada pakaian tu. Baik. Jadi Sayyidina Aisyah dia pakai wangi-wangian pada Rasulullah SAW kerana nak ihramnya Nabi untuk haji. Ketika mana Nabi nak ihram. Walihillihi qabla an yatufa bil bait. Nak cakap apa ni? Dan kerana berhalalnya dia sebelum Nabi SAW tawaf di Baitullahil Haram. Dan kerana berhalalnya Nabi sebelum Nabi pakaikan wangi-wangian, bau-bauan sebelum Nabi nak ihram haji. Tapi sekarang ni dia dah halal lah sebelum Nabi tawaf ke di Baitullahil Haram. Jadi di sini ada dalalah dalam hadis ni sebut kat bawah tu, wa fihi dalalatun listibahati tib ba'da ramyi jamratil aqabah wal halqi wa qabla tawaf. Ni kita tak masuk lagi lah. Jadi ada 3 perkara. Kalau kita dah selesai buat 2 daripada 3 tersebut, maka berlakulah tahallul yang pertama. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama tawaf, yang kedua bercukur atau bergunting, yang ketiga melontar jamrah aqabah. Jadi Nabi dah selesai dah bercukur, Nabi dah selesai dah melontar. Melontar jamrah aqabah. Jadi Nabi nak pergi tawaf. Jadi waktu tu Nabi kita dah halal, dah tahallul yang pertama dah. Halal untuk pakai wangi-wangian. Jadi dalam hadis ni sebut Sayyidina Aisyah dia kata tatyib Rasulullah SAW sebelum Rasulullah tawaf di Baitullah. Wa fihi dalalatun listibahati tib ba'da ramyi jamratil aqabah wal halqi wa qabla at-tawaf. Wa hadha madhhabu Syafi'i wal ulama kafah. Wa qawluha alihilhi dalilun ala annahu hasala lahu tahallul. Nak panjang lagi tengok syarah sahih Muslim bagi Imam An-Nawawi. Baik, tahallul awal kata musannif rahimahullah fal awwalu, yani fat tahallulul awwalu yahsulu bi fi'li itsnaini min salasatin. Tahallul awal terhasil dengan melakukan 2 daripada 3 perkara. Apa dia 3 perkara tersebut? Yang pertamanya tawaf ifadah, yang kedua al-halqu, bercukur ataupun bergunting, dan yang ketiga melontar jamrah aqabah wa ramyu jamrati al-aqabah. Dan ingatlah tawaf dengan berserta sa'i. Tawaf yang diikuti dengan sa'i lah. Cuma kalau dia dah sa'i dah selepas tawaf kudum, maka bila buat tawaf ifadah, maka pada ketika tu terhasil lah tahallul. Tak perlu lagi nak buat sa'i. Contoh, kita kata Zaid hari ke-10 dia dah melontar jamratul aqabah dan dia dah bercukur, maka berlakulah tahallul yang pertama. Lepas tu dia pi ke Mekah, dia tawaf ifadah. Dia buat tawaf ifadah. Sa'i dia dah sa'i dah selepas tawaf kudum. Jadi selesai sahaja tawaf ifadah tu, maka berlakulah tahallul yang kedua. Berlakulah tahallul yang kedua. Ataupun berlaku tahallul yang kedua. Tapi kalau dia tak selesai lagi sa'i dia tak buat lagi selepas tawaf kudum,
Jadi dengan tawaf yang dia buat ni, kita kata sa'i dia, kita kata dia punya tahallul sani dia tak berlaku lagi. Dia kena buat dulu sa'i, barulah berlaku tahallul yang kedua pada ketika tu. Bila berlaku tahallul yang kedua, habislah, selesai dah. Kita kata ibadat haji dia, fardu haji dia selesai. Cuma tinggal wajib-wajib haji. Baik, masuk dalam syarah. Dia kata nombor 1, at-tawaf ay tawaful ifadah al-matbu'u bis-sa'i illam yakun sa'a ba'da tawafil qudum. Yang pertama tawaf, iaitu maksud tawaf di sini adalah tawaful ifadah. Tawaf ifadah al-matbu'u bis-sa'i, yang diikuti dengan sa'i, illam yakun sa'a, sekiranya dia tidak lagi bersa'i selepas tawaf qudum. Sana. Okey, yang kedua wal halqu, bercukur, awit taksir ataupun bergunting. Fa illam yakun li ra'sihi sya'run. Fa illam yakun li ra'sihi sya'run. Dan jika tidak ada bagi di kepalanya tu rambut. Hasala tahallulul awal biwahidin minal hasala tahallulul awal biwahid apa nak cakap apa ni, fa in lam yakun li ra'sihi sya'run hasala tahallulul awal biwahidin minal baqin. Maka jika tiada bagi kepalanya itu rambut, kalau tak ada rambut, terhasillah tahallul yang pertama tu biwahidin minal baqin, dengan salah satu minal baqin. Nak cakap apa ni? Fa illam yakun li ra'sihi sya'run as-salat tahallulul awal biwahidin. Yang ni tak nampak. Tadi macam nampak. Tinggal tu. Fa illam yakun li ra'sihi sya'run as-salat tahallulul awal biwahidin minal baqin. Baik, yang ketiga wa ramyu jamratil aqabah, melontar jamrah aqabah. Melontar jamrah aqabah au badalahu kama sayati fit tanbih, ataupun ganti daripada jamrah aqabah seperti mana yang akan datang tanbih nanti, akan datang penjagaan. Ganti jamrah aqabah fidyah. Dia tinggal jamrah aqabah, dia kena fidyah. Jadi ganti daripada fidyah. Maka itu pun dikira. Kalau dia buat melontar, lepas tu dia bayar fidyah tu, ganti bagi jamrah aqabah, maka dikira berlakulah tahallul pertama. Buat satu lagi, berlakulah tahallul yang kedua. Kata jadi dia sebut tiga lah. Dia sebut tiga perkara. Dia sebut tawaf, dia sebut bercukur atau bergunting. Yang ketiga melontar jamrah aqabah. Kata syarih, fa idza fa'ala snaini min hadhihi thalathah, apabila dia telah melakukan, seorang tu telah melakukan dua daripada tiga perkara yang disebut ni, hasala lahu tahallulul awal, hasillah baginya tahallul yang pertama. Sawa'un kana ramyan wa halqan, sama ada dua perkara tu, daripada tiga tu, dia buat dia melontar dulu dan juga bercukur, dua kan, ataupun melontar dengan tawaf, ataupun tawaf dengan bercukur. Yang penting dua daripada tiga ni terhasil, maka terhasillah tahallul pertama. Lepas tu tahallul yang kedua bila dia buat baki yang tinggal. Sambung lagi, wa bi fi'li tsalis yahsulu tahallulu tsani. Dan dengan melakukan yang ketiga, dia ada tiga benda, dia dah buat dua, dan dengan melakukan yang ketiga, yahsulu tahallulu tsani, hasillah tahallul yang kedua. Fatahallulu tsalisu la yahsulu illa bi fi'li thalathatil madiyati kulliha. Yang ni wallahu a'lam, la'alla shawab fatahallulu tsani. Dalam ni sebut fatahallulu tsalis. Adakah tahallul salis?
Jadi la'alla sawab fatahallulu athani. Maka tahallul yang kedua tu tidak terhasil kecuali dengan melakukan ketiga-tiga perkara yang lalu tadi, kesemuanya yang tadi disebutkan tadi. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa yahillu bitahallul al-awwal jami'ul muharramat. Kalau dia punya matan ya, wa yahillu bil awwal, maksud bil awwal tu tahallul awal. Dan halal dengan sebab yang pertama, dengan sebab tahallul yang pertama, jami'ul muharramat, semua perkara-perkara yang diharamkan, illa nisa' wa aqdan nikah, kecuali perempuan, kecuali apa-apa yang berkait dengan perempuan, dan juga akad nikah. Okay. Itu dia punya matan, kita tengok syarah. Wa yahillu bitahallulil awal. Jadi syarah tolong sebutkan mausuf bagi awal. Itu at-tahallul. Dan halal dengan sebab tahallul yang pertama, jami'u al-muharramatil atiyah, kesemua perkara yang diharamkan yang akan disebutkan nanti, illa nisa, kecuali perempuan. Jadi apa yang berkait dengan perempuan lah. Fala yahillu bihi, maka tidak halal dengannya, dengan tahallul pertama tu, wat'uhunna, tidak halal menyetubuhinya, wala mubasharatuhunna bisyahwan, tidak halal juga untuk menyentuhnya, menyentuh kulit ke kulit dengan syahwat. Wa aqdan nikah, dan tidak boleh juga akad nikah, sama ada terima nikah ataupun dia yang menikahkan orang, ijaban wa qabulan. Sama ada dia menikahkan orang lain ataupun dia terima nikah. Fala yahillu bihi aqdun nikah walau biwakil, maka tidak halal dengan sebab tahallul yang pertama tadi, tidak halal akad nikah walaupun dengan secara wakil. Pun tak boleh juga. Fa'an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma idza ramal jamrah faqad halalahu kullu syai' illa nisa. Jadi apabila seorang tu telah melontar jamrah, maka halallah baginya semua perkara kecuali apa yang berkait dengan perempuan. Wa yahillu bitahallul tsani baqiyatul muharramat 'alal muhrim. Dan halal, dan jadi halal dengan sebab tahallul yang kedua, baki-baki perkara yang diharamkan ke atas orang yang berihram. Wahiyal wat'u wa muqaddimatuhu wa aqdun nikah, iaitu wati' jima', dan juga muqaddimah bagi jima', dan juga akad nikah. Jadi tadi tak boleh, sekarang ni dah boleh semua dah. Tanbihun, ni tanbih yang kata nak sebut tadi. Tanbihun, idza lam yarmil muhrim jamratal aqabah hatta kharajat ayyamut tasyrik faqad fatahu ramyu. Dia kata apabila seorang muhrim tu tidak melontar jamrah aqabah sehinggalah keluar hari-hari tasyrik. Jadi kita sebut dah akhir hari melontar, dia ada waktu jawaz dia sampailah 13 hari bulan. Sampai 13 bulan, sampai maghrib tu. Habis tu 13 hari bulan tu kira habis dah waktu melontar, tak boleh melontar dah. Jadi dah sampai habis waktu melontar, maka faqad fatahu ramyu, maka luputlah lontaran. Tak boleh dah. Jadi macam mana ni? Kita sebut tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlakunya tahallul kedua-dua tahallul dengan buat ketiga-tiganya. Tawaf, lepas tu bercukur atau bergunting, dan yang ketiga melontar. Sekarang ni melontar dah habis waktu dan dia tak melontar lagi. Jadi macam mana? Itu buat badal ya. Ganti lontar ni, nak lontar dah tak boleh dah. Jadi kita buat apa yang menggantikan melontar jamrah aqabah tu, iaitu mengeluarkan fidyah. Wa yatawaqqafu tahalluluhu 'alal ityan bi badalir ramyi wa huwa ikhrajul fidyah. Dan terhentilah ataupun tergantunglah tahallul dia tu tergantung atas mendatangkan dengan badal bagi rami. Itu tergantung tahallul dia tu dengan dia mendatangkan badal ganti bagi melontar tadi, iaitu mengeluarkan fidyah. Itu perkara-perkara dam apa semua tu nanti kita akan bahas
pada fasal yang akan datang. Kemudian nak sebut yang terakhir tentang tahallul daripada umrah. Wa tahallulu minal umrati bi faraghiha. Dan tahallul daripada umrah tu adalah dengan selesai daripada amalan-amalan umrah. Kemudian kata syarah, falaisa lil umrati illa tahallulun wahid, maka tiadalah bagi umrah tu kecuali satu tahallul, wa huwal faraghu minat tawaf was-sa'i wal halqi aw taksir. Iaitu selesai daripada tawaf, selesai daripada sa'i, dan selesai daripada bercukur ataupun bergunting. Ringkasan dia macam inilah. Tahallul ada dua, tahallul haji, tahallul awal dan juga tahallul sani. Tahallul pertama terhasil dengan melakukan dua daripada tiga perkara berikut, iaitu tawaf, bercukur atau bergunting, dan yang ketiga melontar jamrah al-aqabah. Jadi jika telah dilakukan tawaf dan bercukur, atau tawaf dan melontar jamrah aqabah, atau bercukur dan melontar jamrah aqabah, maka terhasillah tahallul awal. Dan yang kedua, tahallul sani, terhasil dengan melakukan kesemua tiga perkara yang telah disebutkan, iaitu tawaf, bercukur dan juga bergunting. Baik. Jadi saya tak sempat nak masuk tentang muqaddimah tentang larangan ni. Faslun fil muharramat allati sababuha al-ihram. Tak apalah, nanti ingat nak masuk muqaddimah ni tapi tak sempat dah kot. Jadi mungkin dalam 2 kelas lagi kita selesai insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.